Assalamualaikum dan selamat sejahtera. InsyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan tajuk berkenaan dengan paradigma penyelidikan, di mana tajuk ini merupakan salah satu set khusus bagi tugasan GC 8014, Kaedah Penyelidikan Kualitatif, di bawah pensyarah Dr. Ahmad Zamri Mansur. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama saya ialah Muhammad Saleh bin Mislan. Nombor matrik P108442 dan kini sedang mengikuti program ijazah Dr. Falsafah Pendidikan Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, kita akan tengok apa itu paradigma penyelidikan. Baiklah, ianya merupakan andaian asas dalam menjalankan sesebuah penyelidikan, di mana satu set kepercayaan atau persetujuan bersama di mana untuk kita menanggapi sesuatu isu atau masalah itu difahami dan ditangani. Itu merupakan maksud paradigma penyelidikan. Baik, dalam paradigma penyelidikan ini terbahagi kepada empat bahagian. Kita tengok yang pertama, positivism, dan yang kedua, interpretivism, dan yang ketiga, pragmatism, dan yang keempat, critical theory. Baiklah, kita tengok pada paradigma yang pertama iaitu positivism. Ianya untuk memahami corak aktiviti manusia dan membuat ramalan. Ianya juga menggunakan data numerical yang berbentuk angka ataupun nombor dan seterusnya dianalisis secara saintifik. Baik, tujuan positivism ialah untuk menekankan ketepatan bukti penyelidikan dan kita akan melihat berkaitan sebab dan akibat. Dan seterusnya, kita akan menghasilkan satu hipotesis dan membuat generalisasi. Untuk paradigma positivism, jika bentuknya ialah kuantitatif, iaitu menggunakan data eksperimental dan survey. Baiklah, kita pergi kepada paradigma yang kedua iaitu interpretivism. Ianya menghurai suatu fenomena menggunakan data deskriptif. Ianya juga menekankan analisis secara deskriptif. Ianya juga bertujuan menghuraikan ciri-ciri kecil subjek secara teliti dan mendalam. Seterusnya membuat interpretasi bergantung kepada individu yang berbeza. Baik, reka bentuk interpretivism ialah kualitatif dengan menggunakan kajian kes, temu bual dan pemerhatian. Seterusnya kita pergi kepada paradigma yang ketiga iaitu pragmatism. Ianya melihat dunia dengan lebih terbuka dengan mencari kaedah terbaik dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Tujuannya untuk mengguna pelbagai pendekatan untuk memahami permasalahan kajian. Reka bentuk pragmatism lebih cenderung pada mixed method, iaitu dengan menggunakan kajian tindakan Design and Development Research, DDR. Seterusnya kita tengok kepada paradigma yang keempat iaitu critical theory. Ianya digunakan oleh pendidik tertentu untuk membaiki keadaan sosial dan kemanusiaan, bertujuan untuk memahami hubungan antara golongan dalam masyarakat dan bagaimana perubahan berlaku. Ianya juga menggunakan sumber-sumber sejarah dan data sekunder yang sedia ada. Baik.
Reka bentuk teori ini lebih kepada kualitatif. Baiklah, seterusnya kita akan lihat perbezaan antara pendekatan didaktif dan pendekatan induktif serta hubungan antara positivism dan interpretism. Untuk pendekatan didaktif ini, kita akan menguji suatu teori. Baik, daripada teori itu, kita akan menghasilkan hipotesis dan kita akan menjalankan pemerhatian dengan menggunakan instrumen pelbagai untuk mengukur pembeli ubah. Dan seterusnya, daripada pemerhatian yang dijalankan, barulah hipotesis itu disahkan. Okey, untuk pendekatan induktif, kita akan lihat pertama, pemerhatian di mana pendidik akan membuat pemerhatian berdasarkan sesuatu fenomena yang berlaku. Dan yang kedua, klasifikasi ataupun kategori, di mana pendidik akan mengklasifikasikan fenomena itu berdasarkan kategori ataupun kod-kod tertentu. Baik, yang ketiga iaitu tentative hypothesis. Okey, pendekatan induktif ini sebenarnya ada juga hipotesis tetapi berbeza dengan pendekatan didaktif. Kita panggil dia sebagai tentative hypothesis, di mana pola ataupun pola dalam data ditentukan dan teori dicadangkan. Baik, yang keempat barulah teori. Di mana setelah tentative hypothesis dijalankan, barulah terhasil teori yang telah diuji dan dibangunkan. Baiklah, cuba kita lihat gambar rajah tersebut. Terdapat 3 orang yang memiliki pandangan, paradigma dan metodologi masing-masing. Sebenarnya tiada istilah mereka yang mempunyai metod yang terbaik. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekuatan tersendiri. Okey, dengan ini saya berharap segala penyampaian saya pada hari ini memberi manfaat bersama. Saya sudahi penyampaian saya dengan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.